Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan serta penonton di page AADK Sabah. Dan seperti biasa pada hari ini di rancangan talk show AADK Sabah bersama Jabatan-Jabatan Persekutuan, dan istimewanya pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya berada di Jabatan Kebajikan Negeri Sabah dan seperti biasa tetamu undangan istimewa kami pada hari ini adalah pengarah sendiri daripada Tuan Pengarah Jabatan Kebajikan Negeri Sabah, iaitu Tuan Jaiz bin Asri. Apa khabar Tuan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar baik Puan Airin. Ya, sihat Tuan pada hari ini ya Tuan? Kalau nampak macam gini lah, memang sihat lah nampak. Ya, baiklah Tuan. Seperti biasa, mungkin penonton-penonton kita pun mungkin ingin berkenalan dengan lebih rapat dengan Tuan Pengarah daripada Jabatan Kebajikan Negeri Sabah. Mungkin boleh kenalkan asal dari mana Tuan, ataupun sudah berkhidmat berapa lama di Jabatan Kebajikan ini Tuan? Baiklah, Assalamualaikum. Nama saya Jaiz Asri, selaku pengarah Jabatan Kebajikan Negeri Sabah. Saya ni orang Kuala Penyu asalnya, dan di perkhidmatan di jabatan ni lebih 25 tahun sudah lah. Dan ini adalah jabatan orang kata yang paling dekat di hati rakyat, dan juga memang di hati sentiasa. Ya, memang sudah lama di sini, jadi memang tidak asing lagi ya, memang sangat dekat dengan hati rakyat. Dan sekarang kita akan macam biasa Tuan, mungkin rakyat ataupun tuan-tuan penonton di luar sana mungkin sudah tahu ini Jabatan Kebajikan, tapi Betul. Mungkin ada masih tidak tahu visi dan misi sebenar daripada Jabatan Kebajikan. Mungkin boleh terangkan sedikit Tuan. Okay, terima kasih Puan Airin. Visi utama kita yang ada di jabatan ketika ini ialah kita nak membantu. Kita ni sedia membantu. Bila sebut Jabatan Kebajikan, kita punya misi yang pertama ialah sedia membantu. Dan visi yang paling penting, yang lebih luas lagi, ialah kita nak mensejahterakan rakyat. Itulah misi kita. Apa yang kita buat, program kita akhirnya berharap boleh membawa kepada kesejahteraan kepada rakyat. Itu yang paling penting. Dan sama ada di luar bandar, di bandar, atau sama ada orang miskin, orang yang termiskin, orang yang berada dalam masalah, orang yang ditimpa musibah, kena bencana dan sebagainya. Bila kita turun untuk membantu, kita berharap bantuan yang kita berikan itu akan mensejahterakan mereka, sekurang-kurangnya meringankan beban mereka. Itu yang kita harap. Dan kalau boleh untuk jangka masa panjang, bantuan yang kita berikan itu boleh membawa mereka ke satu tahap peningkatan diri daripada kehidupan yang susah, dan kemudian akan lahir kesedaran untuk berusaha lebih gigih, dan akhirnya mereka keluar daripada kesusahan berkenaan. Inilah misi dan visi kami di jabatan. Dan mungkin juga daripada Jabatan Kebajikan Negeri Sabah sendiri Tuan, dia ada perkhidmatan yang khas untuk golongan-golongan yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan serta penonton di sana ingin tahu dalam keadaan semasa sekarang di pandemik COVID-19 ni, kita dibatasi oleh COVID-19 ni Tuan. Mungkin ada perkhidmatan atau yang disediakan daripada Jabatan Kebajikan khas untuk kepada tuan-tuan ataupun masyarakat komuniti di luar sana. Ya, dalam waktu pandemik yang sekarang ini, memang Jabatan Kebajikan ini memainkan peranan yang besar, khususnya dalam membantu rakyat. Kita di jabatan sebenarnya ada mempunyai 10 perkhidmatan utama, tapi untuk pagi ini saya lebih kongsikan kepada perkhidmatan 3 yang utama. Yang pertama sekali, kita berikan perkhidmatan pemberian bantuan kebajikan. Yang ini kita berikan kepada warga negara Malaysia yang ada di negeri Sabah ini, di mana mereka yang tergolong, satu daripadanya ialah warga emas. Yang kedua, ibu tunggal, kanak-kanak, OKU, mereka yang sakit, dan juga daripada kalangan keluarga yang miskin. Apa yang penting, perkhidmatan ini kita berikan kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat yang kita tetapkan. Pada masa ini kita mengutamakan, kalau warga emas tu umurnya mesti 60 tahun lah. Jadi kalau dia mesti juga berpendapatan di bawah paras garis kemiskinan. Untuk masa ini kita masih gunakan paras kemiskinan di negeri Sabah 1180. Jadi kepada mereka yang memohon tetapi sudah mempunyai pendapatan melebihi paras kemiskinan 1180, kita memang tidak dapat melayani mereka. Dan syarat ini adalah syarat umum sebenarnya. Begitu juga terpakai untuk ibu tunggal dan juga OKU.
Syarat yang kedua yang paling penting ialah keadaan individu itu. Jika dia pada masa memohon itu sakit sehingga tidak boleh berusaha, ini menjadi keutamaan untuk kami bantu. Tetapi setelah dia pulih, telah melalui proses rawatan, kita akan tamatkan bantuannya kalau dia sudah boleh berdikari. Bagi kanak-kanak pula, bagi kanak-kanak yang tidak ada, khususnya kehilangan ibu bapa, anak yatim dan sebagainya, kita memang bantu. Kita bayar kepada penjaga, dan apabila umur mereka 18 tahun kita akan keluarkan. Kita harap selepas 18 tahun mereka sudah boleh berdikari. Sementara bagi OKU memang keutamaan. Selalunya kalau permohonan di kalangan OKU, kalau dia mempunyai kad OKU, tidak mempunyai pendapatan, apalagi kalau dia sakit, kita akan terus berikan bantuan. Dan dalam cerita bantuan ini, orang selalu tanya kadar. Itu yang penting. Dulu bantuan ini tidaklah menarik, tapi sekarang minimum seorang, kalau warga emas sekarang ni dah dapat 350 bantuan, dan ia akan kita bayar untuk tempoh 12 bulan. Bagi yang lain, bagi ibu tunggal contohnya, bergantung kepada tanggungan anak-anak mereka. Minimum 200 dan maksimum 450. Lain daripada itu, kita ada juga bantuan-bantuan yang lain. Selain daripada bantuan bulanan yang kita bayar setiap bulan, kita ada juga bantuan untuk mangsa bencana. Jika seorang itu menghadapi musibah seperti kebakaran rumah, sebagai mangsa banjir, angin ribut dan sebagainya, kita akan bantu mengikut case by case. Kalau rumah, kita akan bantu baikilah, berikan peralatan binaan supaya mereka boleh baiki rumah. Bukan nak ganti rumah, tidak. Nak baiki rumah tu saja. Bagi yang musibah pula, kena banjir ataupun kebakaran dan sebagainya, kita akan bagi jugalah. Tapi sekarang dasar kita sedikit berubah. Jika dulu kita berikan mereka barangan dalam bentuk zinc, paku, beruti dan sebagainya. Tetapi sekarang ni kita tak lagi berikan itu sebab kos telah pun meningkat, dan lebih efektif kita berikan tunai. Dan sekarang ni kita berikan tunai terus kepada mangsa bencana itu, terus ke akaun masing-masing. Jadi terpulang kepada mereka lah nak belanja macam mana duit tu kan. Baiklah, nampak sangat banyak lagi perkhidmatan yang disediakan daripada Jabatan Kebajikan Negeri Sabah ya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya, dan mungkin lebih perkhidmatan-perkhidmatan yang lain tu boleh dilihat di laman web Jabatan Kebajikan Negeri Sabah sendiri. Tuan-tuan boleh layari laman web Jabatan Kebajikan Negeri Sabah. Dan jadi sekarang ini kita lihat pula kepada konsep bersama-sama dengan kerjasama dengan agensi anti dadah ataupun AADK Negeri Sabah khususnya ya tuan, di dalam menangani gejala dadah, iaitu jadi di dalam jabatan-jabatan yang terlibat ini, Jabatan Kebajikan Negeri Sabah khususnya adalah antara jabatan yang berkolaborasi ataupun bekerjasama bersama-sama dengan AADK dalam bersama-sama menangani gejala dadah ini ya tuan. Jadi difahamkan kerjasama yang dibuat bersama dengan Jabatan Kebajikan di dalam golongan-golongan seperti khususnya mungkin wanita yang ibu bapa yang atau ibu tunggal, golongan-golongan miskin, atau macam mana kerjasama ataupun perkhidmatan yang ditawarkan ataupun yang diberikan daripada Jabatan Kebajikan sendiri ya tuan, bersama-sama dengan AADK Sabah dalam bersama-sama untuk menangani gejala dadah ni tuan. Mungkin perkhidmatan dari segi penguatkuasaan kita lihat dalam mensejahterakan rakyat. Jabatan Kebajikan tidak boleh bersendirian. Itu kita telah praktiskan. Kita sentiasa membawa agensi-agensi yang lain, dan alhamdulillah hari ini kita bersama dengan AADK. Dan kita melihat apa yang paling penting ialah kita mendidik rakyat, mendidik masyarakat. Dan Jabatan Kebajikan ni selalu turun padang. Dan kita selalu berjumpa dengan rakyat, berbincang, selalu mengadakan dialog dan sebagainya. Dan saya fikir adalah lebih sesuai kalaulah dalam program kami itu di situ juga ada AADK, dan AADK akan memainkan peranan dalam aspek pencegahan, penerangan tentang bahaya dadah, serta mungkin boleh menjelaskan kepada masyarakat jenis-jenis dadah dan sebagainya. Kita memang alu-alukan, dan saya fikir kalau program
jabatan bersama AEDK ni diadakan lebih meluas di seluruh negeri Sabah, lebih mudah kita memberikan penjelasan kepada rakyat. Dan apa yang paling penting sekali dalam kita mensejahterakan rakyat ini adalah kita harus memberitahu mereka terus ke akar umbi. Maknanya kita kena turun, kena beritahu khususnya kepada generasi muda. Sebab Jabatan Kebajikan ni, samping kita ada warga emas, kita juga ada kanak-kanak. Dan biasanya kanak-kanak ini, kalau Jabatan Kebajikan kami hanya bantu dari segi kewangan. Tetapi penerangan berkaitan dengan dada dan aspek yang lain, perihal keselamatan, ia akan dijelaskan oleh agensi yang lain. Jadi Alhamdulillah, kalau AEDK dapat bersama, kita akan adakan program kolaborasi secara meluas di negeri Sabah. Sebab saya fikirkan kalau jabatan kami hanya bercerita tentang hal perkhidmatan kami. Tapi kalau ada AEDK maka lebih meluas cakupan maklumat yang kita boleh berikan kepada rakyat. Ya, begitu ni. Ya, cukup jelas di situ. Itu adalah antara kerjasama yang akan dijalankan bersama-sama dengan Jabatan Kebajikan Negeri Sabah, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, kita telah pun pergi kepada misi dan visi dan juga perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Negeri Sabah sendiri, dan juga kerjasama yang akan dijalankan bersama-sama AEDK dalam menangani gejala dadah yang semakin meruncing, ya, sekarang. Jadi baiklah tuan, mungkin sedikit harapan daripada pihak tuan, daripada Jabatan Kebajikan Negeri Sabah dalam bersama-sama dengan AEDK, tuan. Kita sangat berharap supaya kita dapat menjelaskan ataupun memberikan maklumat kepada rakyat, dan apa cara sekalipun, tidak semestinya melalui forum, perjumpaan, penyebaran pamphlet atau hebahan yang lain. Tetapi apa yang penting ialah kita melibatkan diri. Jadi apabila AEDK bersama dengan jabatan, Alhamdulillah, terima kasih, kita akan, saya fikirkan, lebih mudah tugas kami, dan juga mungkin AEDK juga lebih mudah mendekati rakyat bersama dengan jabatan. Jadi kita harap program seperti ini akan lebih diperbanyakkan, diperluaskan, dan kita juga akan menjadikan program-program seperti ini sebagai satu program rutin untuk jabatan. Dan kita sebagai agensi kerajaan digalakkan untuk membuat kolaborasi yang bijak secara bersama di antara jabatan, dan ini adalah salah satu program yang sangat baik. Dan terima kasih kepada AEDK kerana membawa bersama jabatan dalam program AEDK. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Tuan Pengarah daripada Jabatan Kebajikan Negeri Sabah kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami di rancangan talk show AEDK Sabah bersama dengan Jabatan-Jabatan Persekutuan di Negeri Sabah, yang mana ada 15 jabatan yang terlibat, ya, atau terlibat bersama-sama dalam bekerjasama dengan AEDK dalam, ataupun orang cakap dalam kawasan berisiko tinggi ni, ya, Tuan, untuk menangani masalah ini, untuk sama-sama kita menangani masalah dadah di Malaysia. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Tuan Pengarah Jabatan Kebajikan Sama-sama. Negeri Sabah. Okay. Baiklah, semoga ilmu yang tadi ataupun perkongsian daripada pengarah baru sampaikan sebentar tadi dapat memudahkan kita untuk bersama-sama dalam sepanjang perjalanan untuk menangani sama-sama gejala dadah ini. Terima kasih, Tuan. Sekali Sama-sama. lagi, Tuan. Alhamdulillah.